Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi pada hari ini dengan topik yang baru iaitu tentang bone TB ataupun tuberculosis pada tulang. TB ini adalah satu penyakit yang tidak terhad kepada paru-paru sahaja. Okay. Dia dikenali sebagai the great imitator. Bergantung kepada lokasi mana dihinggap, akan ada manifestation penyakit berdasarkan pada organ yang dijangkiti. Kalau di luar paru-paru, dia biasanya boleh menjangkiti organ lain, misalnya selaput otak, kelenjar, darah dan sendi. Keadaan jangkitan yang di luar paru-paru ni dikenali sebagai extrapulmonary TB. Untuk hari ini kita akan bincang tentang definition dan etiologi, tentang signs and symptoms, diagnosis serta treatment untuk extrapulmonary TB. Extrapulmonary TB ni biasanya menjangkiti bahagian tulang dan biasanya adalah di tulang belakang, di tulang-tulang panjang ataupun di cartilage, iaitu sendi dan tulang rawan. Dia disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, kuman yang sama yang memberikan penyakit pulmonary TB. Okay. Penyebarannya tetap sama secara droplets, iaitu melalui cecair yang keluar dari batuk atau sesama individu yang menghidapi pulmonary TB, dan bila dia sampai di paru-paru, dia boleh masuk ke aliran darah. Dan sebab tulang ni adalah satu kawasan yang ada banyak network, banyak jaringan saluran darah, jadi kuman-kuman ni mudah sampai dan hinggap di kawasan tersebut. Ada beberapa kategori individu yang mempunyai risiko yang tinggi untuk dijangkiti TB, iaitu mudah mendapat jangkitan jika terdedah kepada TB. Okay. Di antaranya adalah orang yang mempunyai kontak rapat dengan pesakit TB. Okay, misalnya duduk serumah ataupun bekerja bersama, ataupun misalnya berhadapan dengan pekerja asing yang tidak mendapat imunisasi daripada penyakit TB. Okay. Yang kedua adalah pesakit-pesakit yang immunocompromised. Dia punya immunity adalah rendah, misalnya pada pesakit diabetik, HIV, COPD, iaitu pesakit yang mempunyai masalah pernafasan yang kronik, pesakit-pesakit buah pinggang tahap akhir, pesakit kanser, dan juga individu yang menghadapi masalah nutrisi. Okay. Yang ketiga adalah golongan yang mempunyai substance abuse behavior. Okay. Misalnya mengambil dadah, menghadapi masalah ketagihan alkohol, dan termasuk juga individu yang merokok. Okay. Dan yang keempat biasanya adalah individu yang tinggal di tempat yang sesak, okay, beramai-ramai dalam satu bilik ataupun satu rumah. Jadi penyakit macam TB ini mudah berjangkit di kalangan mereka. Okay. Sekarang kita teruskan dengan simptom. Untuk bone TB ni biasanya dia sangat berkait rapat dengan lokasi di mana dia hinggap. Okay. Biasanya peringkat awal jarang ada tanda. Kita cuma akan rasa sakit-sakit, lemah-lemah sendi, rasa tak senang dan tak selesa. Okay. Kalau sudah semakin lanjut, mungkin ada timbul rasa sakit belakang yang sangat berat. Okay. Ada bengkak di bahagian-bahagian tertentu pada tubuh, ada rasa sendi-sendi yang kaku, atau mungkin ada timbul abses. Okay. Kemudian mungkin bila bertambah lanjut boleh juga jadi komplikasi di bahagian neurologi. Ada masalah saraf yang sangat lanjut sampai boleh menyebabkan paraplegia ataupun paralysis. Okay. Kalau pada kanak-kanak, kita mungkin boleh perhatikan ada bahagian anggota gerak dia yang pendek sedikit daripada bahagian yang sebelah. Okay. Mungkin juga boleh terjadi bone deformity, okay, pembentukan tulang yang tidak normal. Macam kita sebutkan tadi, biasanya sakit dia sangat berkait rapat dengan lokasi mana kuman TB ni hinggap. Okay.
Dia boleh kena pada tulang belakang, boleh kena pada hip joint, boleh pada elbow, pada knee joint, ankle joint ataupun mana-mana upper extremities. Jadi kalau misalnya kena pada tangan atau lengan, mungkin boleh ada simptom semacam carpal tunnel. Okay, ada sakit sendi yang sangat kronik dan berterusan. Okay. Itu adalah salah satu simptom yang boleh jadi. Tanda-tanda biasa pada penyakit TB mungkin tetap ada. Misalnya rasa lemah, demam yang kerap, malam-malam ada berpeluh yang sangat banyak dan ada kehilangan berat badan. Spinal matrix yang reput tu boleh menyebabkan compression sehingga akan terjadi sesuatu yang kita panggil gibbous. Gibbous ni terjadi kerana satu ataupun dua ruas tulang belakang collapse sehingga ada kyphosis ataupun deformity sehingga menyebabkan individu yang terkena bone tuberculosis ni boleh jadi bongkok. Ada banyak myth atau cerita dongeng yang berkaitan dengan individu yang bongkok ni. Kalau macam dekat Malaysia sendiri, cerita lama kalau pernah dengar ada si bongkok Tanjung Puteri. Kalau dekat luar negeri ada movie Disney yang dipanggil Hunchback of Notre Dame. Tak pastilah kalau individu ni sebenarnya kena bone TB. Okey. Berikutnya adalah tentang cara diagnosis untuk TB. Okey. Tidak spesifik kepada bone TB. Kalau TB saja in general, kita memang boleh melakukan skin test. Kita boleh panggil dia dengan nama Mantoux test, PPD test iaitu Purified Protein Derivative Test ataupun tuberculin test. Okay. Semuanya adalah sama di mana kita injekkan ke intradermal, biasanya dalam 15 darjah jarum tu masuk. Akan ada wheal, ada bengkak dia yang timbul dalam sekitar 0.6 mm. Kita akan tunggu selama 72 jam baru kita boleh baca, baru pesakit datang lagi untuk tunjukkan kawasan yang sudah menerima injection tersebut dan kita akan ukur in duration. In duration ni adalah bengkak yang terjadi. Bukan merah yang terjadi tapi bengkak dia. Jadi kalau kita ukur biasanya selepas 72 jam, mana-mana reaction antara 5 ke 15 mm in duration akan menunjukkan positif ada jangkitan TB. Okay. Tapi pemeriksaan ni dipengaruhi juga kalau misalnya individu yang baru dapat vaccination, test dia mungkin positif juga, jadi false positive. Yang seterusnya, kita boleh buat pemeriksaan darah. Kita boleh gunakan PCR test. PCR ni adalah polymerase chain reaction. Dia rapid test dalam bidang microbiology dan DNA. Okay. Biasanya kalau test yang ini dia sangat cepat dan sangat tepat. Kehadiran kuman yang sangat rendah masih boleh dapat dideteksi. Okay. Dia sangat sensitif, biasanya sangat reliable untuk memeriksa secara cepat jangkitan kuman TB ini. Okay, ada pemeriksaan acid fast bacilli. Kita ambil sampel, kita buat culture and sensitivity dan kita buat smear. Okay. Di sini kita akan dapat lihat sama ada kuman untuk Mycobacterium tuberculosa ni ada atau tidak. Spesifik untuk bone TB, sampel yang didapatkan bukan daripada sputum, dia perlu melakukan biopsi dekat lokasi yang dicurigai ada TB. Misalnya pada absces, ada sampel absces tu kita hantar untuk CNS, atau kita perlu buat biopsi dan fine needle aspiration pada tulang untuk dapatkan sampel pada tulang tersebut untuk buat pemeriksaan CNS dan smear. Okay. Yang warna merah tu adalah kuman Mycobacterium tuberculosa. Yang berikutnya adalah imaging.
Okay. Gold standard kita memang akan buat chest x-ray dulu. Untuk individu yang ada penyakit bone TB, kadang-kadang chest x-ray tidak menunjukkan sebarang perubahan. Okay. Perlu pemeriksaan lanjut untuk spesifik anggota mana yang mungkin menghadapi masalah. Jadi boleh buat CT imaging ataupun MRI. Untuk CT dan MRI dia boleh deteksi fokus yang kecil pada tulang, okay, dan boleh pantau proses penyakit ini sendiri pada tulang tersebut. Tapi kalau MRI dia adalah lebih preferred, okay, lebih berguna untuk assessment tuberculosis spondylitis, okay, sebab boleh nampak kelainan pada soft tissue. Okay. Seterusnya kita bincang pula tentang medication. Masalah penyakit TB ni walaupun extrapulmonary, treatment dia tetap lama dan panjang, tetap lebih daripada 6 bulan perlu makan ubat. Okay. Dan ubat dia bukannya ubat yang simple, perlu pantauan. Kadang-kadang sampai perlu datang setiap kali nak makan ubat supaya ada bukti ubat tu memang dah dimakan dan ada buku yang perlu ditandatangani oleh petugas kesihatan. Okay, program ni dipanggil DOTS, Direct Observation of Treatment. Dalam treatment antara 9 hingga 12 bulan, sepanjang tempoh tersebut pesakit akan diperhatikan dari segi bacaan darah. Dia akan cek ESR. Okay, dia akan pantau side effect daripada ubat. Okay, sebab ubat-ubat ni ada banyak side effect dia. Dan di tempat-tempat yang tidak dapat diadakan dots klinik, kadang-kadang ada petugas kesihatan yang akan datang buat home visit untuk pantau kepatuhan pada pengubatan. Khas untuk pesakit bone TB, okay, treatment yang kadang-kadang perlu selain daripada ubat-ubatan adalah surgery, perlu pembedahan. Okay. Untuk drainage sebarang abses yang terbentuk yang menekan pada saraf. Okay. Kalau misalnya ada berlaku keroposan sampai mungkin vertebra tu collapse, mungkin perlukan operation untuk mengekalkan spinal stability, okay? Supaya masih boleh melakukan kegiatan harian seperti biasa. Okay. Kalau sampai terjadinya hemiplegia atau hemiparesthesia, mungkin perlu untuk release pressure pada saraf yang terlibat. Jadi surgery mungkin diperlukan. Okay. Begitulah sedikit sebanyak informasi tentang bone TB. Terima kasih kerana telah memberikan perhatian pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada topik yang seterusnya pada masa akan datang. InsyaAllah.